Wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Nazir, tuan-tuan, puan-puan yang kasih Allah, marilah sama-sama kita bermula dengan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat serta salamnya pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang kasih Allah, malam ni seperti yang diwawarkan tadi oleh Tuan Imam kita sudah memberkati ibadah kita 18 hari sebenarnya, dan besok masuk ke 19. Maknanya malam ini malam ganjil tuan-tuan yang mulia. Malam tadi malam genap. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, alhamdulillah pada malam ni saya dapat juga berjumpa, bersua, bertemu muka dengan tuan-tuan yang mulia. Saya merasa sangat gembira bila sampai ke surau. Saya ke masjid ke surau, rupa-rupanya surau ini masih penuh. Saya ragu-ragu tadi, sebab saya ni bukan tergolong ustaz besar, ustaz kecil je. Saya rasa surau ni tak ramai, tapi alhamdulillah masih penuh lah surau kita. Tak sama dengan tahun-tahun yang lepas. Mungkin kerana cuaca kan, kerana suasana. Saya pun rasa sejuk malam ni kan. Tahun lepas panas kan. Kita alhamdulillah syukur, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang telah dibuka hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna mereka lah yang telah mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqashuha faqad faz. Barang siapa yang selamat daripada penyakit kedekut, orang itulah yang berjaya, disebut dalam Al-Quranul Karim tuan-tuan yang mulia. Maka syukur kita dah dapat air condition dengan baik apa semua kan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, malam ni tuan-tuan yang mulia, kita melihat satu hadis qudsi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraq li ibadati ya ibn adam, tafarraq li ibadati, sediakanlah masa sebaik-baiknya untuk beribadat kepadaku, amla qalbaka ghina, saya akan aku jadikan hati kamu penuh rasa kekayaan. Apa maksud dia tuan-tuan yang mulia? Inilah dalam bulan Ramadan tuan-tuan yang mulia, kata Allah fastabiqul khairat, maknanya berlomba-lombalah kamu pada kebajikan. Dalam bulan puasa ni bulan kontrolan tuan-tuan yang mulia, bulan kawalan tuan-tuan yang mulia, bulan rawatan. Ini bulan Ramadan tuan-tuan yang mulia. Sama yasumu bermaknanya menahan. Menahan maknanya tuan-tuan yang mulia mengontrol tuan-tuan yang mulia. Memang serba-serbi tak cukup kita dalam bulan Ramadan, tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup rehat, semua tak cukup tuan-tuan yang mulia. Kenapa? Karena kita bulan ni bulan menahan. Memang tak boleh cukup. Kalau cukup dah tak kena tuan-tuan yang mulia. Satu bulan je tuan-tuan yang mulia, kita menahan ini untuk kejayaan kita 11 bulan selepas ini tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala bila dia jadikan nafsu tuan-tuan yang mulia, dia letak di depan dia nafsu ni tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, man anta, siapa kamu, wa man ana, dan siapa saya, kata Allah taala. Kata nafsu, kamu, aku. Anta wa ana. Anta wa ana. Kamu, saya. Dia tak kenal Allah. Nafsu ni dia tak kenal tuan-tuan yang mulia. Apa benda pun dia tak kenal tuan-tuan yang mulia. Maka nafsu ni kita kena kontrol. Dia tak kenal ni, tak kenal tu tuan-tuan yang mulia. Hantam je nafsu ni tuan-tuan yang mulia. Bahaya kalau hidup kita tidak boleh mengontrol nafsu. Maka satu bulan ni kita training tuan-tuan yang mulia supaya kita boleh mengontrol nafsu, supaya kita berjaya. Allah telah jadikan akal. Allah telah tanya kepada akal, man anta wa man ana, siapa kamu wahai akal dan siapa saya. Kata akal, engkaulah Tuhanku yang patut aku menyembah dan patut aku taat. Kata akal, dan aku ini adalah hambamu ya Allah. Maka ini akal tuan-tuan yang mulia. Maka tuan-tuan yang mulia, kalau kita tak boleh mengontrol nafsu, habis tuan-tuan yang mulia. Kata Imam Ghazali, lazidzud dunya arba', kelazatan dunia ni ada pada 4 perkara je yang kita duk kejar ni tuan-tuan yang mulia. Yang pertama ada pada ta'am, makan. Yang kedua ada pada syarbun, ada pada minum tuan-tuan yang mulia. Yang ketiga ada pada naum, tidur tuan-tuan yang mulia.
masalah. Kalau nafsu tidur kita tak boleh kontrol, masalah tuan-tuan yang mulia. Tengok weekend ni hari Sabtu kan, kita buka mata sebelah, tak buka sebelah, kita buka sebelah, tak buka sebelah, macam nak tidur je kan. Hari Ahad besok lagi lah subuh-subuh tak mana melayang-layang kadang kan. Ni tuan-tuan yang mulia, sebab nafsu tidur, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu minum dan nafsu kahwin tuan-tuan yang mulia, kena kontrol juga dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan yang mulia. Tengah hari isteri boleh jeling-jeling je tuan-tuan yang mulia. Apa jeling-jeling? Kata isteri, saja jeling. Kan tak boleh dekat tuan-tuan yang mulia. Ini bulan Ramadan tuan-tuan yang mulia. Maka tuan-tuan yang mulia, saya pernah teringat tuan-tuan yang mulia satu kejadian apa. Ada dua orang kawan ni tuan-tuan yang mulia mati di tepi pantai. Mati kenapa? Mati kerana pasal nafsu ni tuan-tuan yang mulia. Tak macam mana dia orang pergi berkelah hari Ahad, tiba-tiba yang seorang ni dia masuk ke dalam hutan sikit, di pantai tu ada hutan, dia nampaklah penyu tuan-tuan yang mulia. Faham tak penyu? Penyu besar meja ni, penyu boleh duduk atas dia, dia boleh buat lari tuan-tuan yang mulia. Jadi penyu ni sedang bertelur. Dia panggil kawan dia, "Hei kawan, meh, dah tengok kita ni dapat telur penyu." Penyu telur ni bertelur ni tuan-tuan yang mulia, dia slow kan, mana ada zup 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 turun telur, mana ada macam tu. Dia satu-satu kan, kelup, 2 minit kelup, satu-satu turun kan. Jadi yang kawan seorang ni, macam ni tak boleh lama, macam ni lama ni kau tepuk badan dia biar cepat dia meneran tu, kan. Jangan dia lari nanti. Buat macam mana? Tunggulah. Yang satu sabar, tunggu. Dia kata tunggu. Yang satu tak sabar. Dia duduk buat macam mana nak cepat juga tuan-tuan dia mulia. Kata kawan dia, kalau kau nak cepat, kau masuk tangan dalam perut dia, kau tarik keluar. Cepat. Dia kata kan, yang kau buat. Dia pun buat tuan-tuan yang mulia. Yang masuk tangan dalam punggung penyu tu, penyu kan geli tuan-tuan yang mulia. Masuk tangan dalam perut dia, dia pun tutup. Dia pun close. Dia tutup, tangan sangkut tuan-tuan yang mulia. Penyu tu pusing atas pasir tu 100 kali tuan-tuan yang mulia. Dengan kawan ini terpusing-pusing. Yang satu gelak tuan-tuan yang mulia, yang satu nangis tuan-tuan yang mulia. Tolong. Tak boleh tuan-tuan yang mulia. Lalai dengan penyu-penyu sekali dalam laut, dengan orang-orang sekali dalam laut, mati dalam laut tuan-tuan yang mulia. Yang satu ni mati juga, mati gelak tuan-tuan yang mulia. Dua-dua mati. Nampak tak? Nafsu punya pasal. Betul tuan-tuan yang mulia. Maka bulan Ramadan ni melatih diri kita ni macam mana tuan-tuan yang mulia, supaya kita ni boleh sabar. Ini satu dapat dalam bulan Ramadan dah cukup dah. Sabar kita dalam buat bisnes, sabar kita dalam hidup berkeluarga, suami isteri, sabar kita dengan anak. Ini innallaha ma'as sabirin tuan-tuan yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Maknanya Allah Taala baru boleh tolong kita tuan-tuan yang mulia kalau kita sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan yang mulia, baru-baru nak buat bisnes, nak beli rumah besar, baru-baru buat bisnes, nak beli kereta besar, ini macam-macam boleh berlaku tuan-tuan yang mulia bila kita tak sabar ni tuan-tuan yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala lah di kursi ini, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghina. Aku akan menjadikan hati kamu kaya kalau kamu jaga ibadat tuan-tuan yang mulia. Kita tengok kata Imam Ghazali lagi, ya'lam anna alamata sa'adati 11 khaslatan ihdaha zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Ketahuilah bahawa kalau kamu nak dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kamu mengamalkan 11 perkara. Yang pertama, hendaklah kamu zuhud kepada dunia dan gemar cinta kepada akhirat, kata Imam Ghazali tuan-tuan yang mulia. Macam mana zuhud kepada dunia? Macam bulan Ramadan inilah tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan kerja tak bulan Ramadan? Kerja tuan-tuan yang mulia. Cuma kita balik awal kan, ada sikit lah. Kita bulan Ramadan macam mana tuan-tuan yang mulia? Kita makan, kita tidur normally, kita hidup normal tuan-tuan yang mulia, tak ada kurang sikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan di ujung ayat la'allakum tattaqun, dengan harapan betul-betul
kamu ni semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengutamakan zuhud kepada dunia dan gemar kepada akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik kepadamu daripada dunia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan yang mulia. Kita boleh kejar dunia, boleh tak apa, tapi kita jangan lepas akhirat, tuan-tuan yang mulia. Akhirat tu yang the firstly akhirat, kemudian baru dunia ni, tuan-tuan yang mulia. Maka dalam hadis yang kata Rasulullah SAW, "Lau raghibta fil jannah kama targhabu fid dunya as'adtuka fid daraini." Kalau kamu cinta sangat-sangat kepada syurga, macam kamu cinta kepada kemewahan dunia, niscaya aku akan memberi kepadamu dua kebahagiaan, dua kejayaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita cinta kemewahan dunia aja, tapi kita tak pedulikan akhirat, tuan-tuan yang mulia. Kita lalai, tuan-tuan yang mulia, sibuk, tuan-tuan yang mulia, tak peduli, tuan-tuan yang mulia. Maka kita, Allah Subhanahu wa taala bukan nak jadi hamba sebulan, tuan-tuan yang mulia. Hamba sebulan maknanya bulan Ramadan je lah hamba Allah. Puasa jaga, sembahyang jaga. Kita tengok dalam masjid, tengok berseri-seri, gembira semua berjubah-jubah kan. Seronok tengok macam pergi duduk Arab kan. Kan tengok bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tengok bukan sinilah, saya tengok satu surau kan, ada yang pakai jubah isteri. Saya ingat mungkin cara letak jubah ni, satu almari kan, jubah isteri situ, jubah lelaki satu situ kan. Atau memang lelaki tak pernah ada jubah, kau pinjam jubah satu ya. Betul-betul jubah perempuan, tuan-tuan dia. Entah dia tak faham jubah, dia beli jubah perempuan, tak tahulah, tuan-tuan yang mulia. Dia tengok semacam kembar. Tengok dari belakang, tengok bawah perempuan, atas lelaki. Ini tuan-tuan yang mulia, kebahagiaan kita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan yang mulia. Maka tuan-tuan yang mulia, kalau kamu cinta kepada syurga, macam kamu suka cinta kepada akhirat, niscaya aku akan membahagiakan kamu di dua tempat. Yang pertama di dunia dan di akhirat, tuan-tuan yang mulia. Kita kenapa tak cinta kepada syurga, tuan-tuan yang mulia? Karena kita tak yakin, tuan-tuan yang mulia, tak yakin dengan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita yakin tak macam ni, tuan-tuan yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tak silap saya dalam surah Al-Lail, wa man a'ta wattaqa. Betul tak Imam, surah Al-Lail? Betul tak? Betul betul je lah, tengok balik nanti. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mau berinfak, memberi sedekah, siapa yang tak kedikut makna dia, wattaqa, dan taat, jaga ibadat betul-betul, tak tinggal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan fadilat amalan yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia. Kita baru nuzulul Quran, tuan-tuan yang mulia, baca Quran, fadilat baca Quran macam mana pahala dia, tuan-tuan yang mulia. Ada sahabat-sahabat yang baca Quran, tuan-tuan yang mulia, dia baca siang sekali khatam, malam sekali khatam, tuan-tuan yang mulia. Macam Imam Syafi'i, dalam bulan-bulan biasa dia baca Quran setiap hari sekali khatam. Kalau kita mampu Ustaz, so ICU lah kan. Tak pernah kita cuba. Kalau bulan Ramadan, Imam Syafi'i siang malam 2 kali khatam, malam sekali khatam, siang sekali khatam. Ini Imam Syafi'i, tuan-tuan yang mulia. Kita pengikut Imam Syafi'i kan, tapi tak nak ikut kurang macam ni, macam Quran tak nak ikut kan. Kita dakwah dari kita ikut Imam Syafi'i, tuan-tuan yang mulia. Tingkatkan kualiti baca Quran ni, tuan-tuan yang mulia. Jangan belajar tajwid je, belajar huruf, jangan sampai kita faham makna dia, tuan-tuan yang mulia. Tapi huruf-huruf tu kena jagalah.
Kadang ada imam baca wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asraf ni asal dia daripada sarfun. Sarfun bermakna boros, tuan-tuan yang mulia. Kalau asraf paling boros. Dan rahmat dan sejahtera kepada nabi-nabi dan keluarganya yang sangat boros. Itu makna dia, tuan-tuan yang mulia. Asrafil, malaikat yang pegang pen ni rakib dengan atit, engkau kata boros dah Nabi. Ni tuan-tuan. Ashrafil, ingat dengan shin. Ashrafil, saya tak hafal Quran tapi huruf Quran saya hafal. Ashrafil, tuan-tuan yang mulia, jangan asrafil. Maka kita kena faham bacaan dalam sembahyang, perkara yang batalkan sembahyang. Dalam Sabilal Muhtadin bab salat, tuan-tuan yang mulia, disebutkan dua perkara yang tak dimaafkan dalam salat, baik pun sengaja tak sengaja. Yang pertama, tertelan makanan sedang kita semayang, batal semayang, maka kita sunat bersugi bila nak semayang, bukan sunat letak kayu sugi. So poket. Aduh, saya tak jumpa. Tapi sunat bersugi membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi. Itu bersugi nama dia. Yang kedua yang tak dimaafkan, tuan-tuan yang mulia, kalau goyang anggota dalam sembahyang. Macam kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, batal tak? Batal. 3 kali bergerak berturut-turut batal, tuan-tuan yang mulia. Apapun bergoyang batal. Kalau kepala batal, kepala ni kan satu anggota, kan? Bismillahirrahmanirrahim, batal. Sengaja tak hanya batal. Maka ni tuan-tuan, tuan imam kita tak tahulah, saya tak perhati. Kalau dia goyang, tuan tengok, hei, batal. Orang belakang kena tegur lah. Goyang batal, tuan yang mulia. Kecuali dia sebelum jadi imam dah macam ni dah. Kan? Itu tak apa. Itu saya memaafkan. Lepas tu Allah Akbar, tak boleh jadi imam pun. Awal-awal jadi tak awal tak boleh jadi imam, tuan-tuan yang mulia. Tu kena jaga. Siapa yang jadi imam kena jaga tu, tuan-tuan. Kita tak perasan, kita tak terasa. Sebab kepala ni satu anggota, tak boleh goyang 3 kali berturut-turut, batal semayang, tuan-tuan yang mulia. Baik. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis kursi ini, wa ubarik fi rizqik wa uhilla fi jismika rahah. Kalau kamu jaga ibadat, maka aku akan memberkati rezeki kamu. Ini yang penting, tuan-tuan yang mulia. Ini yang mustahak, tuan-tuan yang mulia. Allah Ta'ala memberkati rezeki kita. Apa maksud dia, tuan-tuan yang mulia? Kita sempatlah mengambil manfaat yang banyak daripada harta kita, tuan-tuan yang mulia. Berapa ramai kita tengok orang yang berjaya dalam kehidupan ni, tuan-tuan yang mulia, tapi dia tidak mendapat keberkatan daripada kejayaan dia, tuan-tuan yang mulia. Yang dia ni tidak mendapat kejayaan, anak isteri dia pun tengok macam mana, tuan-tuan yang mulia. Masya Allah. Ini yang kita harapkan daripada apa yang kita usaha dengan titik peluh kita, siang malam apa semua, kan. Kita dapat mencari keberkatan. Maka kalau kita tak jaga ibadat macam ni, macam bulan Ramadan ni, tuan-tuan yang mulia, di luar Ramadan nanti, maka usaha kita, ibadat harta kita ni, hasil titik peluh kita ni tidak ada keberkatan, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok kenapa, tuan-tuan yang mulia, kita pergi Jais, kita pergi Jawi, 75% kes-kes yang tak dapat diselesaikan, bukan dapat selesai, susah nak selesaikan, adalah mereka-mereka yang high class, mereka-mereka yang hidup mewah, tuan-tuan yang mulia, yang duk talak cerai, pasah rujuk macam-macam, tuan-tuan yang mulia. Broken home, tuan-tuan yang mulia. Kenapa? Kerana harta banyak tapi tidak ada keberkatan. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Kerana tidak menjaga ibadah, tuan-tuan yang mulia. Tidak menjaga ibadah, tuan-tuan yang mulia. Maka ibadah ni, kita jaga ibadah ni, tuan-tuan yang mulia. Di antaranya yang 11 perkara ni tadi, kata Imam Ghazali, tanda kebahagiaan, di antaranya wara'an. Wara'an kita ni dalam ibadat. Wara' kita dalam ibadat. Kita menjaga ibadat. Menjaga ibadat 3 waktu. Bukan 5 waktu. Jaga ibadat 3 waktu yang penting ni, tuan-tuan yang mulia. Biasa kita jaga berapa waktu? 5, kan? Ini 3 yang mustahak. Yang pertama, sebelum kita buat ibadat, jaga, pastikan kita ibadat ni on time.
Bila kita dah lepas salat subuh, kita kena jaga pula waktu salat zuhur nanti macam mana. Oh, saya kena bawa telkung lah. Saya kena bawa sajadah lah. Saya kena bawa air untuk wuduk lah. Saya kena bawa kompas lah. Nampak tak? Ini jaga ibadat supaya ibadat kita seman sebelum ibadat kena jaga, tuan-tuan yang mulia. Malam kita nak jaga ibadat solat subuh, malam kena jaga, tuan-tuan yang mulia. Ini bulan-bulan Ramadan ni, tengok alah sahur sekali kita balik lah. Ini malam Ahad, kedai mamak tutup, cari kedai tom yam pula, sembang pula sana. Sahur sekali kita balik lah. Balik-balik makan sahur pukul 4. Lepas tu perut dah kenyang, kepala dah pening, dah bengkak kepala, tidur, tuan-tuan yang mulia. Subuh melayang, tuan-tuan yang mulia. Maka bila kita nak ready salat subuh ni, waktu malam lagi, tuan-tuan yang mulia. Sebelum kita salat subuh ni, kena tidur awal, kena ini, kena tu, kena kunci jam, kena ini, kena tu, supaya kita boleh salat subuh berjamaah dan lain sebagainya, tuan-tuan yang mulia. Yang kedua, jaga salat sedang salat, tuan-tuan yang mulia. Sedang salat ni, tuan-tuan yang mulia, termasuk bacaan kita. Orang yang cuai salat apabila dia tidak belajar salat tu betul-betul. Dia betul salat tapi tak betul-betul, tuan-tuan yang mulia. Ada yang betul-betul salat tapi tak betul. Dua-dua tak boleh pakai, tuan-tuan yang mulia. Yang boleh pakai betul salat dan betul-betul salat dia. Ni boleh pakai, tuan-tuan yang mulia. Kemudian jaga ibadah ni selepas kita salat, tuan-tuan yang mulia. Terlepas kita ibadat, supaya salat kita ni ada pengaruh dalam hidup kita, tuan-tuan yang mulia. Apa tadi semua kita dah membuat declaration dalam sembahyang, tuan-tuan yang mulia. Di depan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, orang ni yang paling dekat dengan Allah ketika mereka sembahyang. Dan yang paling dekat lagi apabila dia sujud, tuan-tuan yang mulia. Maknanya sebelum sujud kita duduk tahiyat akhir, tuan-tuan yang mulia. Di situ ada banyak declaration kita buat, tuan-tuan yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita buat pengakuan, tuan-tuan yang mulia, kita ni hamba Allah. Tapi lepas salat kita jadi hamba lain, tuan-tuan yang mulia. Kita sibuk bukan dengan Allah dah, tuan-tuan yang mulia. Kita tak ingat Allah dah. Kita dah sibuk dah, tuan-tuan yang mulia. Maka 3 waktu ni yang penting ni, penting-penting sangat, tuan-tuan yang mulia. Kita warak, kita jaga ibadah kita, tuan-tuan yang mulia. Barulah ibadah kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taghfar an dzikri fa in ghafalta amla qalbaka faqran. Maka jangan kamu lalai daripada beribadat kepadaku, daripada mengingatku. Jika kamu lalai daripada ibadat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang mulia, amla qalbaka faqran, niscaya aku akan menjadikan hati kamu rasa miskin, tuan-tuan yang mulia. Kita tengok ramai orang kaya ni yang rasa miskin sangat, tuan-tuan yang mulia. Dia semakin banyak semakin rasa sikit, tuan-tuan yang mulia. Semakin dapat semakin dia rasa tak ada, tuan-tuan yang mulia. Dia rasa, tuan-tuan yang mulia, macam tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Wah, dia dah kaya raya dah, tuan-tuan yang mulia. Kita cakap engkau ni dah kaya dah, apa lagi? Marah dia, tuan-tuan yang mulia. Marah dia kalau kita cakap dia kaya. Kita cakap dia miskin pun dia makin hama kita. Apa nak cakap orang macam ni, tuan-tuan yang mulia? Inilah dia, tuan-tuan yang mulia, orang yang tak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni, tuan-tuan yang mulia, Allah jadikan dia ni, tuan-tuan yang mulia, susah, pendek cerita dia. Wa badanaka ta'ban wa nasaban, dan badan dia tidak akan sihat. Allah letakkan bagi sihat badan dia, tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan lesu, letih dan lain sebagainya. Wa sadraka hamman, dan aku jadikan hati kamu dalam keadaan gelisah. Ni kalau kita malas beribadat, tuan-tuan yang mulia. Maka kita nak ibadah macam mana? Macam bulan Ramadan, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita malam kita boleh buat 20 rakaat kan? 20 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Malam-malam Ramadan macam ni. Ini kita tengah hari berlapar, tuan-tuan yang mulia. Berlapar, kerja apa semua. Tapi malam boleh kita buat. Maknanya kita boleh buat. Kenapa kalau bukan bulan Ramadan? Tak boleh buat. I busy lah ustaz. Macam mana, tuan-tuan yang mulia? Maknanya kita tak buat.
Kalau kita buat boleh. Kita dah buktikan bulan Ramadan ni tuan-tuan yang mulia. Nampak tak? Kalau kita nak buat memang boleh tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Taala mengazab orang ni tuan-tuan yang mulia. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala hati dia tidak akan dapat merasakan apa yang ada pada dia tuan-tuan yang mulia. Kalaupun dia kaya tuan-tuan yang mulia. Yang mahal dalam hidup kita ni apa tuan-tuan yang mulia? Rasa tuan-tuan yang mulia. Ada satu kawan saya aksiden, putus urat rasa tuan-tuan yang mulia. Dia main tuang je. Dah cukup belum? Masih kosong kata dia. Tuang. Masin tak ada rasa, manis tak ada rasa. Tak ada rasa tuan-tuan yang mulia. Main tuang je. Nampak macam mana nak hidup macam tu tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Taala buang rasa dalam hidup kita. Rasa kemewahan, rasa ketenangan, rasa kejayaan itu tidak ada pada mereka-mereka yang cuai, yang careless dengan ibadat ni. Ingat tuan-tuan yang mulia, ini hadis kursi. Maka bila kita dah cuai dengan ibadat, maknanya ketika itu tuan-tuan yang mulia, kita sudah cuba merosakkan kehidupan kita tuan-tuan yang mulia. Maka the praying firstly ni tuan-tuan yang jaga ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan aku jadikan jin dan manusia ni hanya untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kemudian, yang lain overtime, part time dan lain sebagainya tuan-tuan yang mulia. Yang penting ibadah, betulkan ibadah ni, buat betul-betul. Yang lain baru kita fikir yang lain tuan-tuan yang mulia. Kalaulah kita nak selamat, kalaulah kita nak berjaya tuan-tuan yang mulia. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Lau khifta minan nar kama khifta minal faqri la aghnituka min haitsu la tahtasib." Sekiranya kamu boleh takut kepada neraka, macam kamu takut kepada susah di dunia, macam kamu takut kepada fakir miskin papa kedana di dunia, niscaya aku akan menjadikan kamu orang yang sangat kaya di dunia dan di akhirat, min haitsu la yahtasib, min haitsu la tahtasib, dengan cara yang kamu tak sedar. Nampak tak? Kita takut kepada neraka, kita takut kepada susah dunia je tuan-tuan yang mulia. Takut kepada fakir miskin tuan-tuan yang mulia. Takut kepada sakit di dunia. Kita tak takut kepada neraka. Ini masalah dia tuan-tuan yang mulia yang kita hadapi. Maka ni tuan-tuan yang mulia, dalam kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan khususnya tuan-tuan yang mulia, banyak cawangan-cawangan ibadah tuan-tuan yang mulia. Di antaranya seperti diumumkan oleh ustaz tadi tuan-tuan yang mulia, tabung-tabung dah tersedia. Jangan kita kedekut dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan yang mulia. Yang tabung yang besar sekali itu tu saya punya tuan-tuan yang mulia, jangan risau. Tapi jangan bubuh yang kecil-kecil. Ada satu surau saya nak cerita, yang belah perempuan ni duit tak ada, yang ada di dalam dia bros. Bros, tahu tak bros? Bros ada kat dalam. Yang kat belah orang lelaki ni duit ada 10 sen je. Ada satu surau macam tu, alhamdulillah. Ada satu surau macam tu. Jadi tabung saya yang putih yang besar ni ada 1 minggu di sini tuan-tuan yang mulia. Jadi yang nampak gambar tu ada foundation yang ada tu, yang saya sedang sedang bina tuan-tuan yang mulia. Ada dalam, baru siap dalam 30% lah. Tempat saya buat Mahat Tahfiz ni di Sumatera, di Aceh tuan-tuan yang mulia. Kenapa? Sebab Mahat Tahfiz ni dia di tengah-tengah dia ada masjid. Tuan-tuan boleh nampak masjid tu 2 tingkat. Di atas sekali masjid dan Mahat Tahfiz dalam masjid tu. Orang hafal Quran dalam masjid tu. Di bawah dia orang baca kitab-kitab salafi, kitab-kitab lama, kitab Imam Syafi'i, baca I'anatul Talibin, Mahalli, Qalyubi, kemudian baca Nihayah, macam-macam kitab-kitab mufti tuan-tuan yang mulia. Kita akan ambil budak-budak Kamboja, budak Vietnam, budak-budak Filipin. Kita akan ambil 3 orang nanti. Kita akan ajar situ tuan-tuan yang mulia. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah Arab, sekolah-sekolah madrasah di negeri-negeri tempatan tuan-tuan yang mulia. Kita ambil 3 orang. Kita akan observe situ budak-budak ni, kita support semua tuan-tuan yang mulia. Kita bagi semua, bagi
Budak ni kita takkan ambil banyak, kita ambil mungkin dalam 60 orang, 70 orang sahaja tuan-tuan yang mulia. Sebab ni memang budak-budak perfect. Kita interview cantik-cantik, budak ni memang untuk ulama tuan-tuan yang mulia, untuk mufti, untuk guru nanti tuan-tuan yang mulia. Dan pondok saya ni ada deal dengan pondok di Yaman. Imam tu Imam Ali yang ada dekat Masjid Kota Damansara, pondok dia, Mahat Hafiz dia di Yaman. Kalau dia nak sambung ke Timur Tengah, kita akan hantar ke situ, duduk situ 3 tahun, lepas tu masuk Universiti Yaman tuan-tuan yang mulia. Jadi panjang cerita dia. Kenapa saya buka sana? Kerana orang yang mampu merujuk, membaca kitab-kitab besar, kitab Arab, kitab-kitab klasik, di sini kita kewalahan tuan-tuan yang mulia. Kekurangan tenaga tu tuan-tuan yang mulia, yang membaca kitab-kitab besar tuan-tuan yang mulia, kitab pondok. Di sana ramai lagi tuan-tuan yang mulia, orang-orang keramat pun ada lagi tuan-tuan yang mulia. Jadi kita letak di sana, tapi kita ambil budak-budak di Nusantara. Kita akan kumpul di sana tuan-tuan yang mulia, kita akan asuh tuan-tuan yang mulia. Benda ni tuan-tuan punya semua, bukan saya punya, tak ada kena-mengena dengan saya tuan-tuan yang mulia. Kita punya semua. Benda ni kita kena plan tuan-tuan yang mulia. Orang-orang Kristian tuan-tuan yang mulia, bukan di Malaysia, di Subang Bestari ini, tiap-tiap tahun dia orang ada planning berapa orang nak kena ada padri di Kuala Lumpur, berapa orang nak kena ada padri yang hebat di Selangor, di Subang Bestari tuan-tuan yang mulia. Itu orang Kristian. Yang kita sekarang ni ustaz-ustaz, semua ustaz jadian tuan-tuan yang mulia. Alim jadi tok guru, alim sendirilah dia tu, pasal alim sendiri, alim lah. Mana ada kita plan tuan-tuan yang mulia. Tahun ini kita ada sekian tok guru yang yang hebat, yang berkualiti, doktor, profesor yang mahir hafal Quran, yang mahir cakap Arab, rujuk kitab-kitab klasik. Mana ada kita plan tuan-tuan yang mulia. Mungkin ini pertama yang saya buat ni tuan-tuan yang mulia. Saya minta kerjasama dengan tuan-tuan, puan-puan. Kalau tak bawa duit, bubuh barang kemas pun tak apa, cincin kan tak apa, masuk je lah, tak apa, tak kisah. Nanti kita ambil Ustaz. Ini tuan-tuan yang mulia, cubalah tuan-tuan yang mulia. Saya minta supporting lah. Ini tuan-tuan punya semua, bukan saya seorang. Jadi kalau boleh kita share tuan-tuan kejayaan ni tuan-tuan yang mulia. Jadi masjid di tengah-tengah Mahat Hafiz ni 2 tingkat, ada gambar tu semua. Boleh baca tu, tengok tu, ada sekedar improve tuan-tuan yang mulia. Jadi terima kasih tuan-tuan yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nuzulul Al-Quran ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.